Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Baizura binti Safi, pelajar Open University Kuala Selangor Learning Center, dan nombor kad matrik saya adalah 8406 1710 5470 001. Okey, pembentangan saya ini adalah untuk memenuhi tugasan HBEC 3703, iaitu hubungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, topik yang dibincangkan dalam tugasan saya ialah penglibatan ibu bapa dan komuniti serta rancangan aktiviti yang bersesuaian dengan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu, aktiviti yang saya cadangkan dalam tugasan saya adalah gotong royong perdana, dan kertas kerja ini jugalah yang dibuat untuk tugasan yang diberi. Okey, saya memilih program gotong royong perdana ini adalah kerana semangat kerjasama di kalangan ibu bapa dan juga guru dapat dipupuk melalui peranan mereka. Pada masa yang sama, manfaat daripada program gotong royong perdana ini terlalu banyak. Okey, macam semangat kerjasama merupakan salah satu elemen yang paling penting untuk melahirkan masyarakat yang harmoni, mempunyai jati diri dan juga semangat cintakan negara. Okey, pada masa yang sama, program bersama ibu bapa dan komuniti seperti membersihkan sekitar kawasan sekolah dapat memberi pengajaran dan teladan kepada kanak-kanak tentang kepentingan menjaga kebersihan. Okey, penglibatan ibu bapa membawa kepada kejayaan pendidikan awal kanak-kanak. Menurut Rameh pada tahun 1999, sekolah yang sentiasa menggalakkan penglibatan keluarga dan komuniti setempat mampu membantu membangunkan persekitaran yang menyokong pembelajaran melalui aktiviti yang berfaedah. Okay, kesannya pada guru juga dapat mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Guru mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dan sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa serta masyarakat, dan untuk memastikan hubungan yang baik dalam kepentingan setiap pihak dan dapat dijaga untuk dilaksanakan secara toleransi. Okey, semua itu adalah untuk memastikan perkembangan dalam pendidikan serta potensi kanak-kanak tersebut. Maknanya dalam potensi kanak-kanak itu dapat dikembangkan secara menyeluruh dan juga seimbang. Seterusnya, saya akan menjelaskan beberapa faedah yang boleh diperolehi dari komuniti yang diberikan kepada prasekolah. Okey, antara faedah dan manfaat tersebut adalah: pertama, amalan gotong royong ini dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kerja yang dilakukan akan mengambil masa yang singkat sekiranya dilakukan secara bergotong royong. Contohnya, gotong royong perdana yang saya rancang ini adalah untuk membersihkan dan mencantikkan kawasan prasekolah. Apabila kerja yang dilakukan bersama-sama, pada masa yang sama, masa yang diambil taklah panjang. Masa yang diambil sangat singkat dan cepat siap sebab secara langsung dilakukan bersama-sama. Secara langsung ia dapat menjimatkan masa dan juga tenaga. Faedah dan manfaat yang kedua ialah amalan gotong royong ini membolehkan prasekolah menjimatkan perbelanjaan. Okey, dalam sesetengah keadaan, prasekolah boleh menjimatkan perbelanjaan sehingga 50%. Sebagai contoh, jika sesebuah prasekolah menjalankan sesuatu program dan dibuat secara bergotong royong, kita tidak perlu membayar upah pekerja. Okey, pihak prasekolah boleh menggunakan duit yang ada untuk menjalankan aktiviti atau program lain bersama dengan anak-anak prasekolah. Selain itu, pada masa yang sama dapat memupuk sikap berjimat cermat dalam perbelanjaan. Okey, faedah dan juga manfaat yang ketiga pula. Aktiviti gotong royong dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Okey, amalan nilai-nilai murni ini amat penting dalam mewujudkan sesebuah masyarakat yang bertanggungjawab. Antara nilai-nilai murni yang dapat dipupuk dalam aktiviti gotong royong ini adalah mengeratkan silaturahim, bekerjasama, bertolak ansur dan banyak lagi. Justeru itu,
pihak komuniti setempat akan memandang hormat kepada pihak sekolah. Pada masa yang sama, aktiviti gotong royong ini juga dapat mewujudkan perpaduan kaum. Okey, di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Contohnya, jika kita mengadakan gotong royong, perpaduan masyarakat akan terjalin secara langsung dan juga secara tidak langsung. Lebih-lebih lagi sekiranya prasekolah tersebut mempunyai pelajar ataupun keluarga yang berlainan bangsa. Sesungguhnya dengan wujudnya perpaduan kaum itu di kalangan rakyat, negara kita akan terus aman dan juga maju. Okey, faedah dan manfaat yang keempat. Semangat kerjasama. Semangat kerjasama antara komuniti dan juga guru akan membuatkan guru merasakan dirinya lebih dihargai oleh masyarakat sekeliling. Selain daripada itu, semangat guru untuk mengajar dan tanggapan penilaian positif terhadap ibu bapa dapat ditingkatkan. Guru berasa dihargai dan terdapat satu budaya, tenaga dan pemikiran yang positif. Sokongan yang diberikan mampu mempengaruhi kualiti pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak. Okey, pada masa yang sama, sekolah akan mempunyai reputasi yang lebih baik dalam masyarakat. Kebanyakan masyarakat, mereka mengambil berat tentang pendidikan awal kanak-kanak yang tinggal di dalam prasekolah tersebut. Dengan itu, sekolah yang menghasilkan pencapaian yang baik akan dinilai dan disokong oleh ahli masyarakat setempat. Okey, kesimpulannya, Penglibatan keluarga memberi kepentingan dan faedah dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak secara tradisinya menggalakkan penglibatan ibu bapa. Jadi, mungkin ianya tidak begitu sukar untuk melibatkan keluarga dalam aktiviti yang dijalankan. Okey, prinsip asas pendekatan pelibatan keluarga adalah keluarga dilihat sebagai guru pertama kepada kanak-kanak. Keluarga akan menjadi contoh dan juga tunggak utama untuk memastikan perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Dan pada masa yang sama dapat dibangunkan bukan sahaja di sekolah, malah juga di rumah. Dengan ini saya mengakhiri pembentangan tugasan saya dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.